Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1645. Antara paparan utama. Pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, ringgit meningkat berbanding dolar. PMX bidas pembangkang tuduh program Nokta Kemiskinan Tegar gagal. Belanjawan 2025, Hamzah dedah kebodohan sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit diniagakan tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat AS ketika awal dagangan pada Khamis dalam keadaan ketidakpastian mengenai pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan diadakan pada 5 November ini, kata penganalisis. Pada 8.05 pagi Khamis, mata wang tempatan meningkat kepada 4.3450 palang 3615 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3490 palang 3535 semasa ditutup kemarin. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, ringgit mungkin kekal rendah dalam tempoh terdekat dengan pasaran menunggu kejelasan sehingga rakyat Amerika Syarikat mengundi. Persaingan antara calon Kamala Harris dan Donald Trump adalah sengit membawa kepada ketidakpastian yang besar, keadaan yang tidak disukai oleh pasaran keuangan. Akibatnya, minat risiko telah susut dan meningkatkan permintaan terhadap mata wang selamat seperti dolar Amerika Syarikat. Selain itu, prospek kadar faedah nampaknya menggalakkan bagi dolar Amerika Syarikat memandangkan Reserve Persekutuan FED Amerika Syarikat dijangka tidak melonggarkan dasar mandatorinya dalam tempoh terdekat, katanya. Malahan kebimbangan terhadap dasar pelindungan perdagangan serta dasar fiskal yang bersifat sangat mengembang boleh menjejaskan inflasi, berpotensi mendorong FED Amerika Syarikat untuk mempertimbangkan semula pendirian mandatori semasanya. Semasa awal dagangan, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding beberapa mata wang utama. Unit tempatan meningkat berbanding yen Jepun kepada 2.8464 palang 8574 daripada 2.8484 palang 8516 ketika ditutup pada Rabu dan naik berbanding euro kepada 4.6839 palang 7017 daripada 4.6887 palang 6935. Ringgit juga lebih stabil berbanding pound British kepada 5.6111 palang 6324 daripada 5.6433 palang 6491 kemarin. Ringgit didagangkan lebih tinggi berbanding mata wang negara ASEAN. Mata wang domestik hampir tidak berubah berbanding peso Filipina kepada 7.50 palang 7.53 daripada 7.50 palang 7.52 pada Rabu dan meningkat berbanding dolar Singapura kepada 3.2847 palang 2974 daripada 3.2932 palang 2969. Ringgit lebih tinggi berbanding rupiah Indonesia kepada 278.0 palang 279.2 daripada 278.2 palang 278.7 ketika ditutup. Dan lebih kukuh berbanding baht Thailand kepada 12.8573 palang 12.9138 daripada 12.8959 palang 9149. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani. Walaupun dicaci dan dihina pembangkang, tanggungjawab mengemudi kerajaan dan negara tetap dijalankan tanpa henti. Syabas!
Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan dakwaan Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN bahawa kerajaan gagal menamatkan kemiskinan tegar mengikut tempoh yang disasarkan. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata jumlah isi rumah yang masih berada dalam kategori tersebut didorong daripada rekod sebelum ini, iaitu ketika PN menerajui negara. Janganlah kata gagal, jumlah ini yang saya sebut tadi adalah masa kerajaan yang disokong oleh YB Rantau Panjang. Kita guna angka itu dan kita selesaikan. Kemudian, saya rujuk kepada semua kerajaan-kerajaan negeri, katanya. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Rantau Panjang, Siti Zailah Muhammad Yusof PN ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Selasa. Zailah menerusi soalan utamanya meminta PMX menyatakan status terkini usaha kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar sebagaimana yang telah dijanjikan pada 2023. Beliau turut meminta Perdana Menteri menyatakan mekanisme yang digunakan bagi menentukan kategori berkenaan. Mengulas lanjut menurut Anwar, sehingga 21 Oktober tahun ini, kerajaan menyelesaikan 65.6% kemiskinan tegar daripada 22,893 yang telah didaftarkan berdasarkan rekod 1 Ogos yang lalu. Dalam masa yang sama, beliau kekal optimis bahawa kerajaan mampu untuk menoktakan kemiskinan tegar dalam negara. Katanya lagi, kerajaan-kerajaan negeri sehingga kini memberikan kerjasama yang baik kepada kerajaan persekutuan untuk saling bekerjasama mencapai matlamat berkenaan menggunakan pendekatan konsep pendapatan boleh guna bersih NDI. Setakat ini, menteri-menteri besar tidak semestinya di Ahli Parlimen beri kerjasama sepenuhnya kerana ada peruntukan daripada kerajaan persekutuan dan daripada kerajaan negeri juga. Kita gabung itu semua. Setakat ini juga saya tidak ada masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri, tidak seperti Ahli Parlimen kerana mereka memberikan kerjasama yang penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, jelasnya lagi. Pada 30 September yang lalu, Anwar yang juga Menteri Keuangan mengumumkan kerajaan mengukur kemiskinan tegar dalam negara menggunakan NDI sebagai asas mengenal pasti kumpulan sasar untuk pemberian bantuan. Sebelum ini, Perdana Menteri mahu kemiskinan tegar diselesaikan pada akhir Julai lalu. Tambahnya lagi, Anwar turut menegaskan pendekatan kerajaan dalam menoktakan miskin tegar dan membasmi kemiskinan dilaksanakan tanpa mengira kaum. Beliau mengakui majoriti yang miskin adalah dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun, kategori termiskin dalam kalangan rakyat miskin itu adalah daripada kaum India. Sebagai contoh, bila kita selesaikan miskin tegar di Kuala Lumpur, kita tidak ikut kaum. Maknanya, semua masyarakat miskin tegar membabitkan Melayu, jumlah kecil masyarakat Cina, tapi besar jumlahnya dalam masyarakat India. Itu diselesaikan. Tidak benar dikatakan hanya untuk Melayu, tapi tentunya majoriti ialah masyarakat Melayu. Saya harap penjelasan ini jelas dan jika ada kenyataan sebaliknya, maklum pada saya kerana ia bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja yang masuk golongan miskin tegar, asalkan warga negara, ia wajib dibantu tanpa diskriminasi, tegasnya lagi. Beliau menjawab soalan tambahan S. Kesawan PH Sungai Siput yang meminta Perdana Menteri menoktakan kemiskinan semua kaum kerana walaupun majoriti paling miskin adalah daripada kaum Melayu, namun kategori termiskin dalam kalangan yang miskin adalah daripada kaum India. Bak kata pepatah Melayu, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Malangnya, ianya tidak mudah untuk memperbaiki segala kecamukan yang telah ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Namun, dengan adanya usaha dan iltizam yang tinggi, segala perancangan yang dibuat oleh kerajaan Madani akan dapat dicapai bersama, insya-Allah. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, mempersoalkan penambahan hutang negara sebanyak RM90 bilion setahun oleh kerajaan Madani.
Namun beliau juga mengakui kerajaan perlu membayar 55 bilion ringgit faedah hutang setiap tahun berbanding 53 bilion ringgit untuk subsidi dan bantuan kepada rakyat. Dua komponen ini sahaja sudah mencecah 108 bilion ringgit. Ini bermakna selain daripada 55 bilion ringgit untuk faedah hutang, 35 bilion ringgit daripada hutang baharu madani digunakan untuk membantu rakyat. Selebihnya, ia digunakan untuk membayar faedah hutang yang dijana oleh kerajaan terdahulu termasuk semasa era tebuk atap. Hamzah mengkritik seolah-olah dia tiada peranan dalam menambah hutang yang kini perlu ditanggung oleh kerajaan madani. Lebih memburukkan keadaan, terdapat pula isu penyelewengan subsidi minyak masak rakyat dan skandal projek Jana Wibawa yang berlaku atas hutang tersebut. Walaupun Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa bahawa hasil penyelewengan masuk ke akaun parti bukan akaun peribadinya, hakikatnya penyelewengan atas hutang negara tetap merupakan tindakan yang amat keji. Bajet untuk mempromosi imej palsu Abah dan propaganda kerajaan tebuk atap pula telah menelan belanja sebanyak 700 juta ringgit. Semuanya melalui hutang bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang sudah terluka akibat pandemik COVID-19, ibaratnya luka mereka dipicit lagi oleh kerajaan tebuk atap. Bahkan, tabung KWSP rakyat turut dijadikan mangsa. Hamzah terus mengkritik kerajaan madani kerana lebih banyak membayar hutang daripada menyediakan bajet pembangunan. Mungkin dia tidak faham bahawa hutang perlu dibayar sama ada suka atau tidak. Justru sebagai pemimpin negara, janganlah sewenang-wenangnya berhutang kemudian hidup mewah. Beban ini akan ditanggung oleh anak-anak kita dan kerajaan selepas itu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Mala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.